Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 12 Disember 2023. Kerajaan negeri mewujudkan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS sebagai landasan bagi membolehkan lebih ramai anak Sabah berpeluang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Usaha itu selaras dengan salah satu teras Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ, iaitu meningkatkan pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap pengerusi jawatan kuasa pelaksana TPNS, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, TPNS memberi keutamaan kepada pelajar dalam kalangan keluarga B40 dan M40 serta pelajar yang melanjutkan pengajian dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Setahun sudah usianya lebih kurang hampir 3,000 sudah kita bantu untuk anak-anak kita dengan jumlah lebih kurang 3 juta lebih. Dan mudah-mudahan tahun hadapan akan banyak lagi kita bantu untuk anak-anak kita yang memerlukan bantuan ini di Sabah, di Semenanjung, di Sarawak, malah di luar negara. Datuk Arifin ditemui media selepas menyampaikan TPNS kepada 9 penerima di Ibu Negeri. Saya take this opportunity lah untuk kasih less my family burden and take it as a chance untuk continue lagi study. And kalau this kind of program continue, very useful for student because I still have a lot of friends yang also needed this kind of help out there. Terdahulu semasa mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pelaksana TPNS, Datuk Arifin memaklumkan seramai 15 lagi pelajar akan menerima bantuan TPNS bagi tahun ini. Graduan Universiti Malaysia Sabah UMS perlu mempunyai kemampuan untuk terus bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Ini kerana revolusi tersebut telah mengubah lanskap pasaran buruh bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Nasihat itu disuarakan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ketika berucap dalam sidang 2 Majlis Convocation UMS ke-25. Katanya kemajuan teknologi kecerdasan buatan, otomasi dan robotik juga turut mengubah industri pekerjaan masa kini. Justru graduan perlu caknah dan bijak mengadaptasi setiap perubahan dan bukan sekadar menunggu peluang, sebaliknya mampu mencipta peluang membina masa depan yang cemerlang. Sepasang kembar seiras mencuri tumpuan apabila berkongsi pentas menerima ijazah masing-masing. Yang mau sama-sama tu macam dari kami sendirilah sebab kalau kami macam berjauh mungkin mengganggu pelajaran juga lah sebab kami kan tidak pernah berpisah. Jadi ialah kebetulan memang minat juga lah di bidang fizik. Jadi kami memang ambil keputusan untuk sambung belajar sama-sama lah di bidang fizik ni. Namun dalam kegembiraan bergraduasi ada juga yang bersedih kerana kehilangan insan tersayang. Sebab tak orang lain dengan parents semua full. Terus saya seorang dengan ibu. Yang punya hari Sabtu pagi tu kita orang datang bina dekat Sabah pukul 3 pagi. 3 pagi hari Sabtu tu, tapi pukul 10 tu dapat call dari hospital cakap memang pukul 10 tu ayah dah tak ada dah. Seramai 805 graduan menerima ijazah masing-masing dalam Majlis Convocation kali ke-25 UMS Sidang 2 ini. Jumlah kes kemalangan jalan raya di Sabah tahun lalu meningkat kepada 18,187 kes berbanding 12,950 kes pada 2021. Daripada jumlah itu, 255 kemalangan maut melibatkan 280 kematian serta 222 kecederaan parah. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik berkata, wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi iaitu 5,763 kes, diikuti Ranau 1,843, Beluran 1,798 dan Tawau 1,616, manakala selebihnya dicatat di lain-lain daerah.
Beliau yang juga adun bingkor memberitahu media sempena kempen kesedaran keselamatan jalan raya peringkat daerah Keningau sempena Hari Natal dan Cuti Persekolahan 2023 di Jalan Bandar Baru Pekan Keningau. Datuk Robert bagaimanapun berkata, tahun lalu daerah Keningau mencatatkan penurunan jumlah kematian dan kecederaan akibat kemalangan jalan raya. 439 kes kemalangan maut dan kecederaan direkodkan di Keningau sepanjang tahun 2022 berbanding 571 kes pada 2021. Dan harapan saya supaya kadar kemalangan pada tahun depan dapat dikurangkan dengan adanya kesadaran dan para pemandu yang berdisiplin di jalan raya. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat akan terus melaksanakan program yang sesuai untuk mendekati orang ramai bagi memperkukuh lagi parti itu di peringkat akar umbi. Timbalan Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tanjung Batu Datuk Muiz Picho berkata, antara inisiatif yang dijalankan termasuk menggerakkan cenderamata dengan pendekatan berbaizah dan strategik selaras visi dan misi parti. Kita nak hidupkan, kita nak maklumkan terutama kepada masyarakat di kampung ini bahawa Parti JRS inilah yang senantiasa dapat mendampingi rakyat. Jadi bila mana kita selalu mendampingi rakyat, artinya kita tahu apa juga permasalahan dalam kampung ini. Datuk Muiz menyatakan demikian kepada pemberita selepas program khidmat masyarakat Gagasan Rakyat Tanjung Batu. Sempena majlis ini, beliau menyampaikan bakul makanan kepada 80 asnaf sekitar Tanjung Batu dan bantuan zinc kepada Persatuan Nelayan Tanjung Batu. Datuk Muiz juga merasmikan pertandingan kicau burung mini Bon Siri 3 2023, anjuran bersama Persatuan Pencinta Burung Murai Batu Tawau dan Persatuan Peduli dan Prihatin Rakyat Sabah Perasa yang menarik penyertaan 100 peserta. Persatuan Hak Asasi Rakyat Sabah bertekad melaksanakan tanggungjawab membantu rakyat yang memerlukan bantuan terutamanya berkaitan hak asasi. Sejak ditubuhkan pada tahun 2013, persatuan itu berjaya membantu menyelesaikan 98% kes berkaitan. Presidennya Lee Poon Yee berkata persatuan itu bersedia membantu memudahkan urusan berkaitan hak asasi secara percuma. Tahun ini banyak sudah ada bantu pun sama jugalah IC, surat beranak semua pun ada jugalah. Di KK macam dah datuk santakan tahu pun ada. Ya, kami yang seluruh Sabah punya. Kalau ada orang minta tolong kami pun pergi jugalah. Lee ditemui pemberita RTM selepas majlis perasmian Ahli Jawatan Kuasa ke-11 Persatuan Hak Asasi Rakyat Sabah sesi 2024-2025. Lee sekali lagi dipilih menerajui persatuan berkenaan. Pasukan SG Futsal muncul juara Piala Presiden Persatuan Bola Sepak Safa Tawau selepas menewaskan Petria Family melalui sepakan penalti. Sepakan penalti menjadi penentuan selepas kedua-dua pasukan seri 1 sama setelah tamat masa permainan. Tempat ketiga dimenangi pasukan Faizah. Juara membawa pulang wang tunai RM6,000 manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing memenangi RM3,000 dan RM2,000 beserta medal. Hadiah disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang juga Presiden Safa Tawau. Ketika ditemui pemberita, Datuk Nizam gembira kerana kejohanan ini yang tertangguh selama 3 tahun akibat penularan COVID-19 mendapat sambutan hangat. Kita berharap agar dengan usaha ini akan dapat menarik minat daripada semua, khususnya belia-belia yang ada di Tawau ini untuk menceburkan diri dalam persukan bola sepak dan kita berjaya mencungkil bakat-bakat baru di dalam sukan bola sepak untuk kita ketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi insya-Allah. Kejohanan futsal Piala Presiden Safa Tawau ini disertai 27 pasukan. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.